Okay, so recorded ni insyaAllah lah saya akan kasih dalam YouTube saya akan upload lah maksudnya. So untuk malam ni kita nak buat satu pembelajaran ataupun satu sharing ilmu. Tajuk dia, nanti kita akan ambil first tajuk ni dululah sebab saya suka tajuk ni. So saya rasa daripada korang yang ada masuk dalam ni, korang pun suka jugalah tajuk yang sama. Okay, tajuk malam ni. Okay, malam ni punya tajuk Harami Solid. Okay. So siapa kat sini tak tahu Harami Solid tu apa? Sebab saya rasa ramai yang tahu. So saya tanyalah siapa yang tak tahu, betul tak? So korang komen, ramai tak tahu? Saya, okey. Maksudnya ramai lah tak tahu haram. Saya tak tahu. Ramai tak tahu. Saya ingatkan korang tengok YouTube saya. Tak ada guna. Okey, Harami Solid dia sangat simple sebenarnya. Sebab dekat YouTube yang saya ajar tu dah straightforward. Memang ikut SOP dan pattern je, bentuk je. Cari bentuk dan dia punya SOP je. Ada bentuk, follow je SOP yang saya ajar. Lepas tu tinggal nak profit. Kalau tak jadi, dia akan cut loss lah. Ataupun SL. Tapi kalau untuk segala teknik yang saya ajar, jaranglah saya nak pakai SL ni. Saya akan pakai cut loss lah sebab saya prefer cut loss daripada SL. SL ni confirm kena, kadang-kadang kena tapi setup jadi, so rugilah kan. Maksudnya kita macam tak yakin setup kita macam tu. Kalau betul-betul break, baru kita akan bagi decision untuk kita cut loss lah. Itu beza dia lah. Cumanya dia ada beza lah. Risiko cut loss dengan orang kata adalah kurang lebih dekat cut loss dan kurang lebih dekat SL tu. Jadi saya tak nak explain tu nantilah. So kita nak explain pasal malam ni punya syllabus Harami Solid. Okay, clear? Elak spike ke cikgu? Apa tu? SL pun untuk elak spike jugalah. Okay, so fokus. Siapa yang nak buat buku nota ke apa boleh, tak ada masalah. Tapi yang nak record ke apa jangan risau sebab saya ada recording. Nanti saya share dalam YouTube. Okay. Okay, untuk tajuk Harami Solid. Kebanyakan orang, tak kisahlah siapa-siapa pun yang suka mengajar masa sekarang ni, jaranglah orang ajar teknik Harami Solid. Melainkan orang-orang tu sekarang dia dah tengok YouTube saya hari tu dan dia mula mengajar. Sebab sebelum ni saya memang tak pernah dengar lah orang ajar Harami Solid ni. Harami pun tak pernah. Sebab candle Harami tu orang tak tahu dia punya SOP macam mana. Dia tahu bentuk dalam, kalau korang Google dekat jenis-jenis candlestick ada bentuk dia. Tapi dia tak tahu macam mana nak pakai. Tak semua orang tahu. So that's why saya ajar benda ni supaya orang tahu dan tak kisahlah dia orang nak mengajar orang lain pun tak ada masalah. Okay. First, kita kena tahu dua benda. Satu, apa itu harami. Kedua, macam mana nak tahu dia solid. Lawa tulisan cikgu. Tak adalah. Biasa je. Okay. Saya ni student perform dulu. So, tulisan macam ni lah. Tak ada lah tulisan doktor sangat. Okay. Terima kasih cikgu, sama. Okay, harami. First, kita kena tahu pasal harami lah. Okay, harami ni dia lebih kepada bentuk-bentuk candlestick. Orang kata nama lah. Nama candlestick. Sebab candlestick ni dalam market ni terlalu banyak nama. Banyak sangat jenis nama candlestick yang ada lah. Jadi salah satunya, kita sebut banyak, kita sebut salah satunya harami. Tu salah satunya lah. Zahin tak ada ke cikgu? Tak tahulah. Krik-krik je. Ajaklah dia. Ni Tuan Eddie sihat ke? Lama tak dengar. Okay, so ini bentuk harami ni lah kita kena kenal apa itu bentuk dia. Macam mana nak kena pasti. So dalam ni ramailah yang dah tahu macam mana kan. So saya lukis juga. Contohlah kita ambil setup untuk harami yang bentuk sel. Okay, sel. So kita dah tahu dah dalam kepala korang macam mana bentuk untuk pergerakan sel tu. So mestilah pergerakan dia ke arah atas kan. Sebab kita nak cari sel. So sifat waktu dia menaik tu candle apa? Mestilah candle bullish. Bullish punya pergerakan kan. So maksudnya candle yang paling atas mestilah candle bullish. Lukislah siap-siap. Macam ni. First, ini satulah candle yang pertama dia. Kita panggil first candle lah. Okay, kedua macam mana nak jadi harami. So harami ni sifat dia terbalik je dengan engulfing. Engulfing maksud dia memakan kanan, kanan makan kiri. Tapi harami dia terbalik.
Dia kiri yang makan kanan. Kiri yang makan kanan. Kiri makan kanan. So dia terbalik lah. Okay. So maksudnya sekarang ini kiri. So kanan dia kenalah bentuk dia kecil. So kita kena tu lukislah satu lagi opposite candle daripada bullish iaitu bearish lah. So candle dia macam ni, barulah dia akan jadi kiri makan kanan punya candlestick. Ni kita nak ajar korang bentuk dia lah. Sekejap lagi kita tunjuk dalam chart. So make sure body dia kecil. Dan dia berada dalam sepanjang zone candlestick yang pertama. Atas sampailah bawah. So korang marking lah, siap-siap. Yang penting candle second candle ni first candle First, second candle berada dalam zone first candle tu. Yang paling penting, ni yang paling penting korang kena take note Bila saya cakap penting, maksud korang kena take note lah. Yang paling penting, body ni, okay, saya lukis color lain tak? Okay ni, body first candle wajib makan keseluruhan shadow dia. Body makan shadow. So kita tekankan satu point, body makan shadow, ataupun korang ikutlah istilah korang. Saya sebut makan tu maksud kita telan semualah. Makan shadow. Shadow second candle. Tadi body first candle makan shadow second candle. Tu dia punya point dia lah supaya korang faham. Barulah dua candle ni kita panggil apa? Panggil candle stick harami. Harami belum solid. Kita explain pasal harami candlestick dulu. Harami candlestick. Okay, clear tak part ni? Bentuk ibu mengandung. Betul itu. So, siapa yang sukar nak nampak benda ni, korang cuma kena fikir je. Bentuk dia akan jadi macam ibu mengandung. Okay, kita lukis Kita lukis mula tadi. Kita lukis yang sama macam atas ni. Korang tengok bullish, bearish. Kadang-kadang mungkin bearish dia kat tengah sikit ke apa, tapi saya lukis macam ni lah sebab sepatutnya bearish dia akan ke bawah sikit kan. So korang anggap je lah bentuk dia macam tu, dan kita akan nampak lah macam ni kepala, ni start daripada si perut, ni badan dia lah, kaki, macam tu lah perut ibu mengandung. Kata kalau korang google lah, nampak lah dia punya maksud dia. Harami tu macam ibu mengandung punya candlestick, macam tu lah maksud dia. Kalau saya lukis ni tak lawak lah, tak ikut macam Google lah kan. Tapi saya nak korang faham lah maksudnya. Termasuk shadow je cikgu, betul. Dia sepatutnya kena telan sini lah, bawah sikit kan, yang candle hijau ni. Ni saya cincai-cincai lukis. Dia yang paling lawa atas tadi tu. So, dia seolah-olah nampak macam ibu mengandung, macam ni. Dia tak nampak sangat. Nanti korang tengok dekat korang punya Google tu. Saya lukis cincai ni. Yang penting saya nak bagi korang faham SOP dia kat sini. Ni kita sebut SOP lah untuk kita kenal apa itu harami. Tukar color kuning. Okay. So ni semua atas ni SOP kenal harami. Kenal harami. Candlestick. Okay. Okay, clear? Buat NFT ni. Kan. Okay, dah 240 orang, so korang fokus lah. Sebab kita tak buat kelas ni lama, mungkin setengah jam dah boleh habis. Sejam dah boleh habis. So tak lama lah. Korang jangan risaulah, saya jarang buang masa. Lagipun video ni kita dah hantar dalam YouTube nanti. So far clear tak? Shadow atas tak kena telan dengan body bull pun tak apa. Tak apa. Kalau untuk setup sell, okay, sepatutnya yang atas ni korang boleh ignore. Korang just guna untuk korang marking zone je. Zone yang atas ni. Untuk yang shadow atas ni, dia tak ada kena-mengena pun. Walaupun dia panjang, pendek, tak balance pun boleh, tak ada masalah. Yang paling penting adalah bahagian bawah-bawah ni korang kena fokus. Bawah ni kena fokus. Okay. Bawah kena fokus. Maksudnya bawah tu, body makan shadow yang second candle. Ni lah point dia. Okay. Warna-warni dah saya punya ni, nota ni. Okay. Setup yang paling saya suka selalu jadi. InsyaAllah. Biasa memang jadi. Jaranglah tak jadi je.
Okay, jadi wick pun kena makan. Betul, kena makan. Sebab apa? Kalau korang ambil yang tak makan wick, body, orang kata dia tak break yang shadow, maksudnya body, backup body sahaja, memang akan ada banyak setup-setup harami solid yang korang akan jumpa lah. So kita panggil itu adalah harami solid yang kurang kualiti dia. Dia boleh pakai tapi tak cukup kualitinya macam yang sekarang ni punya SOP lah. So korang kena bezakan kat situ lah. Okay, saya suka kelas macam ni. Dah macam apa kelas kita hari ni kan? Clear? Okay, cut Rahman cakap clear. Okay, tak apa. Kat time frame mana nak tengok cikgu? Okay, tu sekejap lagi kita akan explain lah about time frame. Sekarang kita nak explain pasal harami dan kenapa, macam mana nak tahu solid ke tak? Okay. Sekejap Okay. So, cerita dia sekarang, kita dah kenal bentuk. So, ni untuk sell lah. Tapi kita lukislah satu lagi untuk buy pula. So, korang dah kena fikir, buy, macam mana pergerakan buy? Buy punya setup. Mestilah pergerakan dia akan bermula dengan penurunan. Betul tak? Sebelum dia nak jadi buy punya setup. Bukan buy korang fikir buy naik. Tapi sebenarnya kita nak mencari setup buy. Setup buy sepatutnya dia berada kat bawah. So mesti dia akan bermula dengan sebelum previous punya pergerakan dia adalah turun. So korang jangan silap faham lah maksudnya. Okay, so kita lukis. Bila nak cari setup buy, maksudnya dia kena turun dulu. Tadi naik, sekarang ni kena turun dulu. So pergerakan turun adalah candlestick bearish. So mestilah bearish yang paling kita akan jumpa dulu first candle. Make sure bearish tu panjang lah. Dan dia ada shadow juga. Okay. So kita dah ada satu candle. Next kita tunggu apa? Tunggulah bearish ni kiri punya candle ni. First candle ni adalah kiri. Kiri ni akan makan second candle iaitu kanan. Sebab kita harami ni kiri makan kanan. So first candle makan second candle. Make sure second candle adalah opposite candle iaitu bullish lah. So dia makan yang opposite daripada dia. Okay. So dia dah kiri makan kanan. So kalau engulfing, kanan makan kiri. Terbalik, betul tak? So beza kat situ lah. Orang kata engulfing dengan harami solid ni, dia adalah berlawanan setup. Dia punya, orang kata dia punya kriteria dia, maksud dia punya candle tu lain. Dia terbalik. Macam tu je. So sekarang ni kita dah ada harami solid. Bukan, solid tu buang dulu. Harami buy. Sebab dia dah kiri makan kanan. First candle makan second candle. Marking dulu first candle, highest shadow sampai lower shadow. Sebab kita nak buat satu zone dulu. Okay, cerita dia dah kiri makan kanan. Okay, dah complete. Barulah dia akan jadi nama dia harami. Harami candlestick. Okay, dah ada dah. Okay, dah ada. Okay, so apa lagi kita tengok? Body dia break tak? Dia punya shadow. Okay, body pula. Okay, kita lukis. Kita tarik sikit sini. Oh, okay, body dia lebih daripada shadow kat sini. So, body breakout shadow. Ada. Okay, clear. Okay, so dah barulah dia jadi harami solid untuk buy. Ni saya tak buy lah. Bukan solid. Solid tu abaikan lagi. Saya tersebut je solid tu. Solid tu sekejap lagi kita akan explain. So far faham tak harami sell dan harami buy? Solid tu sekejap lagi Okay. So saya harap korang faham dan clear. Jadi kita akan explain macam mana nak pakai SOP dia pula. So macam saya cakap tadi lah. Yang korang kena tahu dua benda je. Satu, korang dah faham tadi harami. So macam mana korang nak tahu dia solid? Itu yang paling penting lah untuk situasi macam yang sekarang ni lah. Sebab kalau korang tahu sahaja pattern dia, tak tahu macam nak pakai, rugi juga kan. Macam tak guna lah. So bila kita akan explain benda ni, SOP dia maksudnya dia penting. So setup dia ada dua je, iaitu buy dengan sell. Okay. So kita lukis balik yang tadi tu. Jadi buy macam mana? Buy tadi mestilah candlestick merah tadi bullish makan candlestick bearish ni makan candlestick bullish. Okay. Okay, so ni harami buy. Harami sell kita lukis juga harami sell candlestick bullish makan candlestick bearish. So kalau lukislah bearish.
Mungkin bearish ke atas sikit. Biasa kalau sell bearish dia akan ke atas rasanya. Okay, maksudnya macam ni lah. Okay. So dah ada buy, harami buy dengan harami sell. Jadi kita marking dulu. Okay, saya marking atas. Buat zone dulu. Okay, dia yang mesti masa buat zone tu, make sure zone korang tu adalah korang punya marking highest shadow dan lowest shadow antara dua-dua ni. Okay, so dah marking dua-dua. Okay, korang dah check dia body, dia breakout, shadow juga dah settle. Okay, lepas tu next adalah kita akan cari candlestick yang ketiga sahaja. Dia tak ada lebih. Harami solid hanya 3 candlestick saja, minimum dan maksimum lah. Maksudnya dia tak ada lebih tak kurang. Harami solid. Solid ni kita fokus kepada candlestick yang ketiga. Candlestick ketiga. Sebab sekarang kat Harami sahaja dah ada satu plus candlestick yang kedua dah ada dah. So campur dengan candlestick ketiga ni total equal to 3 candlestick sahaja. Maximum, minimum. So ini je, dia tak lebih tak kurang. So korang kena ingat lah. So apa candlestick ketiga buat? Dia kenalah buat breakout pada CS yang pertama punya zone. So maksud sekarang ni kalau Harami buy, wajiblah dia break ke arah atas, iaitu buy punya candle lah. Macam ni. Okay, clear? Macam tu dia. Maksudnya body pun kena breakout shadow yang kat sini. Faham? Dia tak boleh macam ni Dia kadang-kadang ada orang salah faham. Dia fikir macam ni. Jangan salah faham, jangan ikut yang macam ni punya. Okay, ada orang fikir kalau dia buat candle buy, macam ni. Maksudnya kalau ikutkan nampaklah dia punya break kan, break body. Tapi ikut SOP saya ajar, dia tak break pula shadow ni. So tak nak lah dia bukan. So dia bukan So korang kena ingat lah. So yang sebenarnya adalah yang tadi saya lukis awal-awal tu. Wajiblah dia break keseluruhan zone. That's why lah saya suruh korang buat zone dulu supaya korang tak silap marking. So ada sebab lah kenapa step by step saya suruh tadi. So barulah kita akan panggil dia sebagai harami solid. Sebab dia tadi first candle dah makan second candle. Lepas tu third candle makan balik first candle. Macam tu dia punya balas-balas balik. Ni orang kata formula dia lah. Barulah jadi harami solid buy. Harami solid buy. So bila dah ada setup ni, barulah korang akan cari buy bila dia dah pull back balik dalam zone. So korang buy lah dalam zone. Risiko korang adalah zone paling bawah. So that's why lah saya ada sebab marking kenapa atas dan bawah. So bawah ni adalah kita punya cut loss bila dia break body. Maksudnya body break kepada lower shadow yang kita marking tu. So sama istilah dia wajib body breakout shadow So sama atas bawah dia body breakout shadow juga. So ni bawah ni adalah risk korang. Lagi kecil zone harami solid tu, lagi cun kita nak entry. Kalau besar, dia punya zone risiko tu besar jugalah. So korang kenalah standby korang punya money management tu korang kena control. Okay So dah settle untuk yang buy. Jadi kita akan lukis macam mana nak tahu sell pula. Jadi sekarang ni harami sell dah ada. Tinggal macam mana nak solid je. So kadang-kadang ada orang confuse. Orang confuse dia fikir macam ni. Okay, yang ni ada satu candle merah. Yang ni ada merah lagi. Yang ni baru di break. So ini kita tak nak. Sebab saya cakap apa bawah tadi? 3 je maksimum minimum dia. Orang kata 3 je lah. Dia tak ada minimum, tak ada apa-apa. Dia orang kata hanyalah 3 saja total. Itu maksud dia. Okay. So ni atas ni bukanlah kita akan padam balik. Salah padam. Okay.
Okay, so case schedule yang ketiga kena makan body dia break. Body breakout shadow CS yang pertama. So body ni nampak body yang CS ketiga ni dah makan CS yang pertama keseluruhan. Maksudnya dia makan sekali lah shadow dia. Tadi CS 1 ni dah makan CS 2 kan. So ni sekarang ni confirmation solid dia tu lawan balik. 3 makan 1 balik. Macam tu lah. Barulah kita akan panggil dia sebagai harami solid cell. So cerita dia korang bolehlah sell bila dia pullback dalam zone yang korang dah marking tu. Korang sell lah dalam zone. Dan risiko korang, so korang marking keseluruhan tu, takkan korang biar je kan. So ada sebab dia, macam saya cakap, itulah korang punya risiko korang bila dia break, korang cut loss lah atas ni. So jangan kasih dia break, maksudnya jangan kasih dia break apa? Body juga. Body breakout shadow yang first candle tu. So elakkanlah. Kalau break, cut loss je. Korang jangan teragak-agak. Tapi biasanya setup macam ni dia akan jadilah. So saya boleh kata win rate dia, saya tak nak bagi 100%. So saya letak 90% boleh win rate lah. Even korang cari sendiri pun korang akan jumpa win rate dia sangat bagus lah. 10% tu orang kata boleh break lah. Tapi time frame dia pula, korang dah faham dah yang tadi tu. Yang ni SOP dia. Okay, satu korang dah tahu dah harami. Dan macam mana nak tahu solid tu korang dah tahu. Okay, so dua-dua ni korang dah tahu. So macam mana pula dari segi penggunaan time frame dia. So penting lah. Okay. Tapi sekejap sebelum kita ni, kita tunjuk contoh dulu dekat chat. Okay. So kalau korang perasan hari tu dekat H1, nampak tak ada dua setup kat sini? Ada banyak lah setup kat sini harami. Okay, saya tunjuk semua. Okay, satu harami sell, betul tak? Dia ada first candle ni dah makan second candle. First makan second candle, betul tak? So third candle pula makan first candle. So dia jadilah harami solid untuk sell. Sepatutnya kita akan sell lah dalam zone yang sama. Tapi masa ni dia hampir-hampir nak pullback. Sikit-sikit orang kata ni setup yang terlepas lah. Melainkan korang terus instant. So dia ada cara lah nak entry dia. Boleh instant ataupun korang boleh betul-betul tunggu dalam zone. So dia dua tu je. Kalau instant, risiko dia floating lah. Kalau tunggu, dia punya kurang dia terlepas entry. Tu dua yang kurang lah kat situ. Okay, tu harami yang pertama. Harami sell yang pertama. Okay, harami sell yang kedua pula, kalau korang perasan kat tepi ni ada satu kan. Ni saya tak harami sell juga. Nampak tak? Dia punya first candle makan second candle. So, third candle pula makan keseluruhan first candle. Betul tak? Sepatutnya jadi harami apa? Sell lah kan. Tapi cerita dia, setup ni tak jadi. Dia break atas pula. Okay, korang tengok sekali saya padam yang ni. Mana? Okay, jap. Masa dia break tu kat sini, dia membentuk another harami buy. Harami buy pula. So, automatic setup tu korang boleh tutup siap-siap. Maksudnya korang cut loss awal lah sebab kita dah ada setup, dua setup yang sama tapi berlawanan. Satu buy, satu sell. So kita nak lah setup macam tu. Okay. So dah kat sini ada sell, kat sini pula ada buy. Sebab kalau buy setup dia macam ni. First candle kat sini. So first candle makan second candle. Third candle makan first candle. So sepatutnya jadi buy lah. Kalau korang buy pun naik lah sekejap kan. Tapi dia turun. Kalau saya setup macam ni, saya akan tunggu breakout punya setup. Itu yang kita akan ajar lah sekejap lagi. Breakout punya setup. So nampak tak dekat sini, bila dia dah buy, dia buat setup buy, takkan korang nak cari buy. Masa ni adalah sesuai untuk cari sell. So that's why lah kat sini sesuai cari sell bila dia break kat sini. Break yang setup buy tu.
So zone yang sama pullback kat sini. So actually korang dah entry awal lah. That's why itu saya pun entry, saya pun ada entry kat sini juga, kawasan-kawasan ni juga. Clear tak? Okay Clear? So far clear tak bab-bab ni? Yang harami ni. So make sure lah korang cari setup tu bila dia, contoh bila korang dah jumpa setup, nak cari setup sell. So make sure lah setup tu berada dekat kawasan yang atas sebab kita sell dekat high. So kalau korang nak cari buy, ni basic maksudnya yang saya yang tulis sekarang ni. Buy, mestilah korang akan cari buy bila dia turun. Maksudnya buy dekat low. That's why tadi tu walaupun dia buat setup buy, kita tak sepatutnya cari buy sebab kita tengah tunggu setup sell sepatutnya. That's why kita tunggu dia punya breakout haram ni solid. Macam nak tahu high ke tidak? Kalau dia dah naik tapi dia punya penurunan dia tak sama balance macam naik tu, so maksudnya dah terlebih tinggi lah. Kalau korang tengok dekat chart kan, dia dah terlalu naik jauh. Dia naik. Dia macam tak balance masa dia turun tu. So that's why kita waktu-waktu tu dia dah naik tu kita fokus sell. Macam nak cari sell, nak cari buy tu dia agak high risk. Agak orang kata tak digalakkan lah. Kalau korang nak cari continuous punya setup. Kalau saya tak cari sangat continuous punya setup. Okay, so clear. So time frame, kita borak pasal time frame pula. Okay, time frame yang sesuai. Time frame apa yang sesuai? Okay, kalau korang, saya tanya korang siapa kat sini dah biasa pakai Harami Solid? So korang biasa pakai time frame apa? Cuba korang komen sikit. Okay, ramai pakai juga rupanya. Okay, so korang komen, mostly ramai pakai time frame kecil lah, macam M15, time frame apa tu? MH1, M30, okay. M5, okay. Ada juga M5, okay bagus. Belum pakai di daily, gold Shunam Kakao. Daily ada saya tak ingat lah. Okay, so untuk time frame, saya biasa saya ajar benda yang sama saya akan ulang sebab setiap setup, setiap teknikal yang saya ajar sama je dia punya proses penggunaan dia lah. So, start daripada M1 sampai M30, ini adalah setup untuk confirmation entry. Maksudnya kita boleh entry lah. Setup untuk kita entry. Bila dia berada dalam mapping zone time frame besar. Macam contohlah, korang biasa pakai Engulf H4 ke apa kan. So, bila korang nak entry tu, korang macam nak tunggu sama ada nak tunggu Engulf time frame kecil ataupun time frame kecil punya harami solid buy kalau saya tak buy lah. Pun boleh. Yang inilah. So, kalau H1, boleh pakai untuk confirmation entry dan boleh juga untuk mapping. Orang kata ini time frame tengah-tengah, dia middle time frame. Mapping punya setup boleh juga, tak ada masalah. Okay, so kalau H4 ke atas, H4 sampai monthly lah, jarang lah saya pakai monthly sebab dia besar zone dia. Weekly pun kurang lah, kalau ada pun kita pakai direction besar punya setup lah. So ni kita sesuai pakai untuk mapping setup lah. Mapping ni biasanya more to kepada ni lah direction.
So make sure bila korang follow yang semua atas ni, wajib lah follow risk dan reward tu. Dia terlalu simple setup ni sebab ada setup masuk zone entry, tak jadi break, cut loss. Dua tu je. Korang kena ingat yang tu je. Okay Okay. Setup Arami solid satu floating cikgu. Biasa tu. Tu kalau floating tu normal lah. Ada yang dia terus pergi. So korang jangan expect dia terus apa? Jadi terus tak jadi. Dia kadang ada pergi ada jadi kan. Kata ikut rezeki lah. Kalau korang tengok hari tu time frame tak silap saya M30. M30 M30 ke H1 lah. M30 rasanya dia memang selalu jadilah. Okay daripada hari tu yang ni. Kalau tengok Okay, dekat sini nampak ada Harami solid buy. Nampak tak? First candle dah makan. First candle makan second candle. Third candle makan balik satu first candle. Pullback entry. Nampak tak? Pullback terus pergi. Jadilah setup tu. So, apa lagi? Mana lagi yang jadi? Okay, kita tengok Yang dekat sini. Okay, yang ni ada sell. Kat sini nampak tak? First candle makan second candle. Okay, dah ada. Dah jadi harami sell. Lepas tu third candle makan balik first candle baru dia jadi harami solid sell. Pullback dekat sini nampak tak? Dia pullback sikit terus junam. Rezeki lah dia adalah candlestick yang terus pergi. So macam saya cakap, okay, kalau nak tahu tips ni kita sembang pasal tips. Macam mana nak tahu haram itu jadi? Tips. Sekejap Kalau apa nampak color gelap sikit. Okay, tips macam mana nak kasih harami solid tu, kita nak tahulah dia betul-betul jadi ke atau slow. Harami solid tu jadi. Okay, tips dia bila dia pull back, bila dia pull back dalam zone yang korang entry tu, okay, ni kita tulis kat sini lah. Tulis dekat sini. Kita bagi tips. So kadang-kadang korang pening kenapa tak jadi. So sebab tu saya cakap semalam, setiap time frame ada maksud. Okay, ni kita saya pasal time frame Tips. Color. Okay. Tips harami solid. Okay, contohlah korang ambil kat setup M30. Ni contoh Contoh. Okay, contoh. Korang dah marking zone. Dah. Tinggal nak entry. Lepas tu korang pun entry dalam zone. Dah. Sekarang ni korang floating. Okay, floating dia ada dua cara nak tahu dia jadi ke tak. Satu, entry terus pergi profit lah. Satu lagi, entry floating, lambat pergi. So yang terus pergi ni mostly dia akan jadilah, maksudnya dia paling-paling pun mungkin lebih daripada 50 pip boleh dapat lah. Tapi yang floating ni pula, kalau sekarang ni time frame M30 nak pergi ke H1, berapa candlestick yang dia perlukan? Cuba korang komen jap. 2 kan? Okay, so maksudnya ada 2 kali M30 lah. Baru jadi, orang kata M30 tambah M30 baru jadi 1 H1. So cerita sekarang, kalau dia floating melebihi 2 candlestick dalam zone korang, so itu waktu dia korang dah boleh standby lah cut loss. Sebab dia orang kata, bukan cut loss lah, orang kata kutip awal ABC je bila dia biru. Sebab dia dah macam slow. Dia setup yang cantik adalah candlestick, orang kata sama ada candlestick yang pertama yang 30 yang kita pull back tu masuk ataupun second candle dia dah terus pergi dah. Tu baru cantik lah, orang kata itu dia punya yang sepatutnya. Sebab dia punya maksimum dia, orang kata ni ketahanan yang dia boleh pergi profit.
Orang kata ni yang saya ada ajar dalam student saya berkelas. Orang kata setiap time frame punya maksud lah. So ni kalau explain terperinci nanti pening pula korang kan. So yang penting korang faham yang ni dulu. So kita tengok yang contoh tadi tu. Okay, yang ni tadi tu. Daripada atas ni. Okay, yang ni zone tadi kan. So dia start, first candle dah pergi terus. Okay lah. Okay, yang ni pula. Yang ni first candle. Okay, kita tengok Satu, dua. So dia dah start daripada candlestick kedua tu, lebih tu terus pergi. So kira okey lah. Orang kata lebih satu lah. Tak apalah. Okay, ni telur dia contoh cari ada lagi tak? Satu, mana lagi yang ni pun okey juga. Okay, so kat sini pun ada satu. So first candle makan satu, second candle. First makan second. Third pula makan first candle balik. So entry dalam zone ni, yang ni dia floating. Dia floating. Korang akan, sepatutnya korang boleh kutip awal lah kalau dia korang ABC je dalam ni. Sebab dia satu, dah first, second. So waktu ni sepatutnya korang dah boleh kutip lah walaupun dia jadi. Kalau saya akan kutip awal. Saya takkan hold kalau dia float macam ni. Sebab dia lambat. Dia akan makan masa korang punya emosi waktu tu. So waktu ni dah jadi setup lain. Dia ada dalam setup yang sama walaupun dia still jadi. Tapi dia disokong oleh satu setup yang baru iaitu engulfing lah. Okay, clear Okay, ada lagi tak? Itu tips je lah supaya korang tak terkena. Tapi kalau korang nak hold juga float, boleh je, tak ada masalah. So ikut korang lah. Sebab kebiasaan saya, kalau saya ajar teknik TM tu, itu biasa dia akan follow. Untuk yang tips yang macam ni. Saya ke candle je dia pergi. Tak pergi, memang dia akan float je. Okay, cari lagi. Banyak. Itu M30 ni antara setup harami yang banyak keluar lah. Biasa keluar. Macam sekarang ni pun ada tadi. Yang ni sekarang ni. Okay, yang ni nampak tak? Kita screenshot. First candle dah makan second. Third candle dah makan first kan? Okay, so korang pun entry. Okay, start daripada first, second. So korang dah profit lah sepatutnya sampai sini. Lepas tu dia turun balik. Sekarang dah floating balik. Kan? So dia terganggu setup kat situ sebab ada satu lagi setup engulfing biasa kat sini. Orang kata breakout yang engulfing fail lah. Dia buat engulfing buy, dia buat engulfing fail kat situ. So kacau lah setup. Tapi korang still boleh hold kalau korang nak lah untuk yang setup haram ni sebab dia masih valid. Tak break lagi lowest. So cuma dia float lah sebab first dia dah profit awal. Second sekarang dia dah setup ni dia dah jadi floating punya setup. Kalau korang nak ambil, boleh, tak ada masalah. Selagi dia tak break. So, risiko korang akan jadi dekat lowest shadow sini. Sini lah. Selagi tak break lah. Sekarang ni dia banyak react kat situ kan. Dia reject je dari tadi. Break, kalau tak break, dia akan fly lah. Sambung fly. Okay, so kalau tengah H1. H1 dia kadang-kadang lambat sikit ada. Hari tu je lah ada. Hari tu kat sini ada satu. Okay, satu first candle dah makan second. Third candle dah makan balik first candle tu. So cari je sell dalam zone ni. Okay, clear So dia sangat simple lah. So make sure yang harami korang pilih tu adalah harami solid yang berkualiti. Yang saya cakap tu, dia wajib body breakout shadow tu. Sebab dia banyak sangat harami yang body breakout body saja. So kalau korang nak pakai yang tu boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak sekualiti yang ni lah. SOP yang tadi tu. Okay, ada lagi tak? Tengok time frame besar terus weekly.
Kalau weekly ni dia besar zone dia. So floating tu boleh tahan lah. Weekly banyak, nampak tak? Even sekarang pun dia dah buat lagi. Okay, jom kita tengok. Okay, satu Satu kita nampak dekat sini, nampak tak? Sini satu. Padam. Okay. First candle, kita marking lah keseluruhan dia, highest shadow sampai low shadow kan. Okay, saya ingat sikit. Okay, so first candle dah makan second. Third candle pula dah makan first. Sepatutnya sell. So betul lah sell, dah profit kan. So sekarang cerita dia kenapa dia break. Sebab kat sini ada harami buy. Nampak tak harami buy? Dia dah counter balik dalam zone yang sama. So bila dia break, dia jadi harami solid punya breakout setup. So pullback kat sini dia CP-CP je pullback dia. Agak terlepas lah kalau dia CP-CP pullback tu. So dia terus fly. So that's why kalau time frame weekly zone dia besar, dia sesuai hanya untuk direction je. Nampak macam setup ni, okay, dia ada potensi nak fly kalau dia buy lah. Macam sekarang ni, okay, korang tengok sini pun ada satu harami buy. Harami solid buy. So sekarang di tengah bermain. So cerita dia jangan kasih dia break lowest ni saja. Kalau dia break lowest ni, dekat low shadow ni, korang boleh standby lah nak swing sell. Sebab dia dah jadi harami solid punya breakout setup. Orang kata harami solid fail lah. So korang boleh pakai juga. Dia ada satu harami solid dengan harami solid fail. Dulu tu korang boleh pakai. Okay, clear? So kalau korang sembang pasal direction, sekarang saya boleh kata lagi lah direction masih buy untuk weekly ni. Sebab yang sekarang ni dia masih buat harami solid kan. Selagi tak break lah. Kalau break, korang standby lah. Korang cari sell pula. Swing. Okay, so sekarang so far dah faham kan? Okay tak? Clear tak? Yang pasal time frame, pasal tips dia, clear tak? Ada soalan? So saya rasa tepat masa sejam saya ajar. Okay, so korang boleh tanya soalan. Setup ni berapa kali boleh guna selagi masuk zone kita entry ke? Boleh je pakai berapa kali selagi dia tak break. Tapi kalau lagi bagus korang scalping pun okey je sebenarnya. Kalau korang nak hold, korang kena standby lah macam saya cakap. First candle atau second candle tu biasanya dia akan pergi terus. Kalau dia terlebih tu, tu biasanya ada potensi lah untuk dia floating. So kalau korang nak scalping, ni saya ajar tips untuk scalping pula. Untuk TP scalping dia ada cara paling mudah lah. Okay, jap. Tengok yang tadi je. Dekat yang bentuk candle tu. Yang ni. Okay, tips untuk scalping punya TP. Jap. Conteng banyak sangat lah. Okay, buat baru. Tak apa, kita tunjuk contoh terus tadi. Dekat time frame yang cantik. Oh, ni H4 ada juga punya. Saya baru perasan. Semalam punya yang dia buat tu. Tadi. So, dekat sini, ni kita ajar tips yang untuk TP kat mana. Okay, ni dah dia buat first candle. Dia break ke? Sekejap, tengok check balik. Ni tak break, tak payahlah. Kita cari lain. Time frame, anti-close semula. Okay. Okay, ni tip untuk orang yang suka scalping pakai teknik ni. So, kalau korang pakai dekat sini, contoh setup ni. Okay. So, first candle. Okay, first candle. So, korang entry dalam zone. Korang buy. So, TP yang paling terdekat korang ambil hanyalah sampai sini saja ataupun sini. Orang kata dekat dia punya zone yang third candle tu. Third candle korang tu adalah take profit. So sangat senang lah untuk orang yang suka scalping.
So dia tak, orang kata tak gelabah sangat lah kan. Dia tahu dah TP dah cukup lah. Kan. So itu paling mudah lah kalau korang nak scalping. So kalau ikutkan time frame ni dia dapat lah berapa pips kita kira kalau daripada situ korang entry. Okay, daripada sini kan, contoh kita ambil atas sikit sini, sampai TP sini pun dah dapat 30 pips, okay lah kan. So sebenarnya itu cara paling mudah untuk korang take profit. Kalau korang nak cari cara lain nak pakai take profit, pakai yang saya ajar kat YouTube. Pakai take profit direction yang SNR momentum, iaitu kalau untuk buy, TP dekat RM yang terdekat. So kalau korang buy kat sini, dia akan naik dekat RM terdekat lah. Sinilah RM yang paling terdekat. RM tu adalah naik sikit turun banyak. Buka line chart. So buka line chart. Okay. Chart setting. Salah. Mana Lama tak tengok line chart kat sini. Okay ni. Okay, nampak tak situ ada naik sikit turun banyak. Naik sikit turun banyak. Tadi korang buy kat sini. So ini paling TP terdekat lah kalau korang pakai RM. Ni cara lain. Dia ada banyak cara. So saya ajar mana yang korang selesa lah. Dua-dua boleh. Mana-mana pun boleh. So far okay. So far so good So ni pun sama. Sekarang ni korang dah tahu dah. Dia walaupun dia dah profit tadi untuk yang buy punya setup harami ni, tapi dia masih valid lagi sebab dia tak break bawah ni. Shadow dulu lowest lah. So korang boleh buy. Contoh sekarang ni korang nak cari buy, korang fokus dekat time frame M1 lah. Contoh kita ambil kat time frame M1 kalau korang nak laju sikit. Okay, ni tadi terlepas lah. Nampak tak ada setup M1 kat situ? Nampak tak sini ada harami juga. Butterfly, TP wajib dah kena dah. Kalau korang jenis hold sampai RM, ni RM. Dah dua-dua boleh TP kan? Betul tak? Kan sini RM naik sikit, turun banyak. Kalau kita buka line chart. So itu kalau korang nak entry lagi, cari lagi harami lagi kalau ada. Ataupun breakout setup yang fail. Macam engulfing fail ke apa ke. Ikutlah korang punya gabung teknik korang. Boleh, tak ada masalah. Okay. So kalau korang nak lebih hold sikit, pakailah M5 sebab M1 ni dia akan laju. Dia boleh jadi buy kejap, boleh jadi sell sekejap. So orang kata M1 ni sesuai lah untuk scalping ataupun permulaan entry sharp untuk time frame M1. Dia ada beza lah kat situ. Okay, so far saya tengok ramai clear. Cikgu boleh ke SM atau RM H1 H4 jadikan zoom direction? Boleh, tak ada masalah. Kenapa screen saya tengok chart cikgu? Ada ni, saya buka chart. Salam cikgu, broker cikgu guna sekarang dah boleh PM saya nak tahu cara daftar broker. Saya tak ni, tak buka apa? Bukan pendaftaran IB, saya tak buat IB. Okey. Sifu nanti share account YouTube nak subscribe. Boleh insyaAllah. Stay je dekat Telegram, saya akan bagi info. Ajar lagi satu setup simple macam ni, insyaAllah. Nanti saya akan ajar lagi lah. So far okay, saya nak tanya feedback korang lah malam ni. Okay tak? Faham tak? Risau korang tak faham je. Jadi saya rasa tak sia-sia lah saya ajar malam ni kan, kalau korang faham. Nanti bila intake baru, insyaAllah dalam masa terdekat ni lah saya akan bagi tahu. Ajar BSM, BRM, itu dalam private student je saya ajar. Minta maaf lah. Nanti student saya marah pula saya ajar free. Cikgu grow account cikgu macam mana? Nanti kita akan ajar jugalah. Sebenarnya cara grow account ni pun banyak cara. Faham dah. Faham. Terbaik lah cikgu. Okey, baik. Terbaik. Terima kasih. So, untuk mapping ke, untuk korang analisa ke apa, korang pakai dekat TradingView. MT4 tu hanya tempat korang entry je lah. Sebab TradingView dengan MT4, kadang-kadang korang tak akan jumpa setup yang sama. Mungkin korang nampak MT4 engulf, buy. Tapi TradingView ada harami buy. So, mana korang nak pilih kan?
So sekarang daripada malam ni kita akan tally kan semua daripada kita ni pakai TradingView je lah, senang. So far dia tak ada ganggu apa-apa setup lah sebab saya pun still boleh grow account walaupun saya analisa dekat TradingView sahaja. Jadi dia tak ada masalah, dia tak ada kacau apa-apa. Ikas padat. Okay, padat pun sejam lah. Okay, so itu sahaja pada malam ni. Terima kasih kepada semua lah yang join kelas malam ni. So ni saya stop dulu recording, nanti saya nak ni lah hantar dekat saya punya YouTube, upload esok ke malam ni ke. Ada 200 orang join. Okay lah, terima kasih. Okay, kejap. Mana nak off dia punya recording Stop recording. Okay.